Baiklah, video kali ini adalah sambungan pengalaman saya memohon masuk ke maktab perguruan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Kelana. Channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kita sambung kisah seterusnya. Okey, kisah cerita sebelum ni saya telah temu duga, dan temu duga tu sangat teruk. Kalau anda ingin mengetahui ceritanya, boleh ke part yang kedua. So ini part yang ketiga. Apa yang berlaku selepas temu duga? Okey. Selepas temu duga tu saya sudah tidak hiraukan. Ya, sebab saya yakin yang saya akan gagal berdasarkan cara mereka menemu duga yang langsung pelik. Jadi next sekolah saya tanya rakan saya Jonovian yang sama-sama temu duga dengan saya tanyalah apa yang ditemu duga lah, apa yang ditanya. Dia beritahu lah, dia soal ini. Saya terkejut, kenapa penemu duga tu tidak buat sama apa yang saya kena dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya, mereka temu duga seperti orang temu duga biasa, ya. Dan di situ baru saya tahu memang saya saja dibuli. Okey, saja dibuli. Puncanya saya rasalah sebab saya banyak bercakap semasa tugasan yang pertama tu. Mungkin diorang sudah saya, diorang tengok budak ni banyak bercakap, kita kena uji dia ni, begitulah, ya. Jadi temu duga rakan-rakan saya yang lain pun semua normal seperti biasa. Saya saja abnormal, tidak normal, ya. Saya pelik lah. Dan saya yakin yang saya tidak akan dapat lah. Dan saya sudah tidak hiraukan tentang maktab perguruan. Saya fokus kepada tingkatan 6 masa itu, 6 rendah. Sehinggalah rakan saya seorang ni, dia sudah heboh, dia sudah bising yang dia sudah berjaya masuk ke maktab perguruan. Dengan gembiranya. Saya pun pelik, macam mana kau tahu? Dia cakap keputusan boleh tengok online. Masa tu keputusan boleh tengok online lah. Saya pun lega lah, saya mau tengok juga, ya. Tapi dia bukan surat lagi, dia hanya keputusan online. Dan ada beberapa rakan saya volunteer untuk cek, untuk periksa semak online. Jadi senang sikit lah berbanding kau tunggu surat. Memang tak sampai-sampai, pos di kawasan saya memang bermasalah. So bila mereka cek, orang kata, Alif, minta IC kau, nombor IC kau, aku nak cek. Ya, saya bagilah, ya, saya bagi. Dan guys, bila di type nombor IC saya, dia hanya dulu nomor IC saja untuk cek online. Bila cek, dia terus tulis, tahniah, anda berjaya untuk masuk ke maktab perguruan. Guys, bukan kepalang gembiranya melompat, guys, melompat yang yes. Yang alhamdulillah. Macam hari tu belum ada lagi telefon bimbit kan, mau telefon mak ayah ke kau tidak ada, hanya telefon public phone sajalah. So guna public phone, telefon rumah, begitu mak, aku dapat maktab, mak, aku dapat maktab. Berjaya guys, berjaya, alhamdulillah. Di situ saya rasa mak ayah saya yang paling gembira lah. Saya bukan gembira saya dapat guru ni, tapi saya gembira mak ayah saya gembira dengan apa yang saya dapat. So next step adalah tunggu surat. Surat yang menyatakan anda dapat masuk ke maktab perguruan. Sebab surat ni penting. Sebelum anda masuk ke maktab perguruan, perlu ada medical check up. Medical check up kesihatan, ya, kesihatan untuk isi beberapa borang lah, borang perjanjian, borang medical check up, ya. Dan dua borang ni penting kalau mau masuk maktab perguruan. Kalau tidak isi borang perjanjian dan medical check up ni, sama saja bohong, ya, sama saja bohong. Permohonan anda akan ditolak juga. Jadi untuk tunggu dua borang ni, pos lah. Dan seperti sedia maklum daripada episod sebelum ni, pos tempat saya ni memang bermasalah.
Rakan-rakan saya yang dapat maktab perguruan, okey, ya semua sudah ada borang dan surat. Saya belum dapat, guys. Ya, saya belum dapat. Saya sudah risau. Ya, kita pun nak hubungi pejabat pos pun kita tidak tahu di mana tempatnya. Bukan macam sekarang kan. Sekarang senang saja. Google, helpline, apa semua kan. Dulu mana ada. Kau hari-hari kena tunggu abang postman naik motor datang ke rumah. Hari berlalu hari, rakan saya yang dapat ni bercerita tentang isi borang isi. Kau tidak dapat bercerita apa-apa. Mau isi masalah borang pun kau tidak dapat. Sehinggalah sehinggalah 3 hari sebelum masuk ke maktab perguruan, ya 3 hari sebelum masuk maktab perguruan baru surat sampai ke rumah saya. Dan sekali lagi abang postman, terima kasihlah. Dia dengan penuh kelang kabut dan gembiranya masa tu bagi surat ni. Dia yang Assalamualaikum. Oh, begitu abang postman. Sebab tak dahulu kalau surat tu macam besar dan ada urusan Sri Paduka, confirm surat tu penting. Dia pun beritahu yang surat sudah sampai. Oh, syukur guys. Jadi apa buang masa lagi, saya buka, saya cek apa yang perlu diisi, apa masalahnya. Kita tidak tahu apa masalahnya. Saya cek, oh kita perlu tanda tangan penjamin. Dulu guna penjamin. So ayah saya cari rakan ayah saya untuk jadi penjamin. Cigolonggok jadi penjamin saya. Ya, in case kalau kau berhenti jadi maktab perguruan, penjamin kau pun akan jadi masalah. Dia macam buat pinjaman lah untuk jadi cikgu ni dulu. Ya, perlu ada penjamin. Ya, maksudnya kalau kau masuk maktab perguruan, in case sepanjang kau dalam maktab perguruan, kau buat hal lah. Ini contoh lah, kau buat hal, kau keluar, belum habis belajar kau keluar, maka penjamin perlu bayar semula denda tu. Saya ingat 35,000. Ya, kalau kau buat hal di maktab perguruan, maka kau akan didenda. Dan penjamin semestinya akan kena denda. Jadi susah nak cari penjamin yang betul-betul mau. Jadi kebetulan kawan ayah saya sangguplah sebab dia percaya yang saya boleh habiskan ya maktab perguruan ni. Jadi penjamin selesai. So medical check up. Ini yang masalah paling besar. Medical check up zaman saya dulu tidak macam sekarang, guys. Ya. Dulu azab untuk buat medical check up. Seperti sedia maklum, saya lambat dapat surat medical check up ni. So saya perlu pergi hospital kerajaan. Okey, hospital kerajaan untuk buat medical check up. Rakan-rakan saya sudah buat. Saya baru mau buat. Saya jumpa rakan-rakan saya yang sudah berada di hospital, mereka sudah tengah buat medical check up. Dia cakap, Lip, kau baru buat? Ini mau dekat seminggu ni. Dia cakap, oh seminggu guys, kau ada 3 hari lagi. Saya cakap, boleh kah segera tu ya? Saya mau cepat. Tidak boleh Lip. Dia cakap, kena ambil masa juga ni. Cek darah lain, cek x-ray lain. Oh bengang, kepala aku bengang. Aduh macam mana ni, berapa hari lagi ni ya. Lepas tu saya pun pergi ke kaunter hospital. Dulu kaunter hospital dia bukan ambil nombor yang 451 kaunter 1. Tidak. Ya, itu zaman dahulu dia hanya guna nombor pakai kotak. Pakai kotak. Ambil itu nombor 46. Jadi kau tunggu nombor kau dipanggil. 46 kaunter 1. Kau datang dan bawa borang medical check up. Nurse di kaunter tu tanya, ni kenapa ni dek? Kak mau buat medical check up kak? Mau masuk maktab perguruan? Kenapa kau hari ni baru mau isi? Kenapa kau nak buat appointment seminggu yang lalu? Ya sekarang ni dah boleh sudah ni. Dah sempat ni. Ambil kau. Oh saya pun marah. Kak, surat saya baru datang hari ni. Macam mana saya mau isi? Dah boleh. Dah dapat juga. Aduh, dia tolak borang medical check up saya. So macam mana saya nak buat medical check up? Saya tidak dapat buat. Lepas tu saya tengok ada kawan saya seorang. Saya tanya dia lah, boleh ke cepat ya? Rakan saya cakap, aku guna orang dalam. Dia cakap, guna kabel lah. Oh jadi ada seorang rakan saya ni guna orang dalam lah. So mungkin saya boleh menyelit dengan orang dalam yang kawan saya tu, bolehlah cepat sikit. Jadi saya minta betul-betul merayu minta bantuan dengan rakan saya guna orang dalam ya untuk
menyelesaikan masalah medical check up ni. So kami jumpa lah. Bagus kalau rakan saya ni, walaupun dia guna orang dalam, tapi dia cuba bantu rakan saya, cuba bantu saya lah. So kami jumpa lah yang orang dalam tu, cakap, bang bolehkah bantu rakan saya ni, cakap. Tahu apa orang dalam tu cakap? Tidak boleh, ini keluarga saja. Oh guys, kau bukan keluarga guys, kau tidak dibantu. Itu saya, ya Allah, orang dalam guna keluarga guys. Saya pun beritahu rakan saya, tak apalah, sekurang-kurangnya kita berusaha lah kan. Jadi saya terduduk di tepi hospital tu dengan penuh serabut, pening kepala. Saya cakap, ada kenapa juga ya medical check up ni susah sangat, kena guna orang dalam lah, apalah, aduh. So saya guna public phone, saya telefon ayah saya. Ayah saya masa tu di pejabat lah. Ayah saya bekerja di pejabat pendidikan. Saya beritahu ayah, bah, tak dapat medical check up. Orang cakap sudah lambat. Jadi macam mana ni bah? Jadi abah saya cakap, beginilah, kau ambil klinik swasta. Okey, klinik swasta. Rakan-rakan saya masih buat medical check up ni, belum selesai lagi. Mau dikata bukan sehari dua ya medical check up dahulu. Kalau sekarang sehari pun boleh siap. Dulu mau dekat seminggu pun belum siap. So ayah saya beritahu pergi klinik swasta. So saya pergi pejabat ayah saya di pejabat pendidikan daerah Tawau. Ayah saya bagi duit RM100. Dia cakap, kau pergi carilah mana-mana klinik swasta di Tawau ni, buat medical check up. So saya kebetulan teringat satu klinik Islam lah, klinik Melayu itu, klinik Roslan ya, klinik Roslan. Jadi saya pun naik pergi klinik tu. Saya tanya di kaunter, kak, bolehkah medical check up di sini kak? Boleh, dia cakap. Boleh, berapa kak? RM60. Syukur, saya cakap. Pokoknya boleh. So saya bagi borang, dia pun cek, dorang sudah tahu apa perlu buat. Mudah. Kalau saya tahu mudah untuk buat di klinik swasta, buat je lah klinik swasta kan. So dorang pun gini-gini, okey buat, cek darah, cek x-ray apa semua, ya, tekanan darah semua, tinggi, berat, semua dorang cek dalam masa tidak sampai 2 jam guys. Selesai. Saya cakap, kenapa tidak guna klinik swasta masa itu kan. Tapi kalau sekarang yang saya tahu, swasta sudah tidak boleh digunalah klinik swasta. Sekarang hanya klinik kerajaan. Ya, itu yang saya tahu lah. Saya kurang pastilah. Ya. Jadi masa itu selesai. Habis, tinggal hanya masuk, antar borang, bawa borang tu untuk ke maktab perguruan. Dan rakan-rakan saya cakap, kau sudah buat medical check up? Selesai, dengan penuh sombongnya yang guna kabel ni semua. Selesai. Kamu belum selesai? Belum lagi. Lantak kamu lah. Ya, yang penting masalahku sudah selesai. Tidak perlu guna orang dalam. Yang perlu guna duit. So itu saja pengalaman kita hari ini untuk part yang ketiga. Tidak ada part lagi. Mungkin akan datang saya akan ceritakan pula pengalaman saya di sepanjang di maktab perguruan. Saya akan ceritakan pada video akan datang. Jadi terima kasih yang sudi menonton video pengalaman saya mohon masuk ke maktab ni. Mudah-mudahan cerita ni bukan sembang kosong, cuma ada dapat memberi inspirasi kepada anda untuk menghadapi hidup ini yang penuh dengan dugaan liku. Oke guys, jadi kita akan jumpa lagi di video akan datang. Alif Kelana. Assalamualaikum.